العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد. InsyaAllah bantu sebarkan dulu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi Rotul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantu sebarkan dulu, ajak sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama-sama dalam pengajian kita pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Audio okey? Alhamdulillah okey. Audio jelas, maknanya dia dah dapat hidayah lah tu, audio tu. Dulu dengar sama-sama, dia ada, orang kata apa, ada hijab. Dia dengar tapi tak clear. Macam tu lah hati. Yang mana bila hati ni, dia tahu, dia dapat, dia boleh rasa, dia dah boleh rasa dah. Tapi dia tak menyerap, dia tak betul-betul sebati, dia tak clear, loud and clear. Tu dia. Tapi bila kita buat satu adjustment,
Clear. Bila clear, hati kita lapang. Kita dengar pun senang, betul tak? Begitu. Kita dengar pun senang, hati pun lapang. Begitulah hati yang clear dengar suruhan Allah, clear buat suruhan Allah, clear lakukan suruhan Allah, hati dia lapang. Hati dia lapang. Ya, Nurul Faizura ada pagi, dia setiap pagi Sabtu kita ada fitness kolbu. Alhamdulillah dah siri ke 46. Silap saya 47 dah. Seminggu sekali, bagilah 46 tu berapa kali. Nak dekat setahun lah kita. Pagi hari Sabtu memang ada, bermula 9.30 atau pukul 10. Kalau saya ada urusan, saya akan mula pukul 10 macam tu lah. Okey, baik, insyaAllah. Dan saya sedang mempertimbangkan untuk PKP 4.0 nanti. Mungkin siang pun kita buat juga. Kita pulun tuan-tuan, insyaAllah. Kita pulun, kita gasak supaya biar kita ni terang. Orang kata apa, cakap biar terang katanya. Tentulah hati ni biar terang tuan-tuan, jelas. Bila jelas, mau start saya baru just seminggu. Alhamdulillah Nurul Faizura, terima kasih. Teruskan teruskan perjalanan anda ini dalam kelas ini, insya-Allah. Yang mencari pasti akan temui. Yang merasai pasti akan menghayati. Yang merasai pasti akan menghayati. Yang mencari pasti akan temui. Dia ada satu technical point sebenarnya. Dia ada satu technical ni kita tak on. Tapi sebelum tu saya tak pakai mic pun boleh. Tapi ada ketikanya kena pakai mic, nampak? Pakai mic pula. Bila dah pakai, saya tak on benda lah ni. Dia ada ni. Tadi saya off. Semalam pun saya off. Saya tak perasan. Jadi bila saya tekan itu jadi clear. Nampak tidak? Tu dia. Jadi begitulah dengan perjalanan hati kita. Kita nak switch yang mana ni? Banyak tu nak. Kita dah buat macam-macam dah. Tapi nak kena turning point, nak tick tu, Allahu Akbar. Sebab tu anda kena konsisten. Dalam berhati ni kena konsisten. Anda tidak boleh on off. Nanti kan off terus sekarang. Tak boleh. Anda kena konsisten. Dan saya pun kena konsisten bercakap berkenaan dengan hati. Sebab dia ini melibatkan nafsu. Hati dan nafsu, hati dan perasaan, tuan. Perasaan ini sentiasa akan mengambil alih hati. Perasaan ini akan membawa kita dekat kepada benda. Perasaan ini akan membawa kita dekat kepada dunia. Perasaan inilah yang dinamakan nafsu. Perintah kawalan perasaan, PKP. Kita, masalah kita ni, perasaan kita tu tak turun. Kita nak turunkan kita punya belanja, tapi perasaan kita, nafsu kita masih tinggi. Memang takkan turun, tuan-tuan. Anda nak jimat tapi nafsu makin meluap-luap, tak jadi. Jadi yang jadi kita boleh hidup stabil ni bila nafsu kita sekata je. Dia panggil mutmainnah, relax, dia makan pun tak nak beria-ria. Ini kadang nak jimat tapi makan beria-ria. Nak makan lobster je. Lobster lah, ikan jerung lah. Nak makan pula yang high end punya. Macam mana? Itu 2 gunung emas pun tak cukup. Nak baju pula, baju yang nak harga orang kata harga Yahudi ke. Baju biasa boleh pakai. Itu semua perasaan. Kalau kita perasaan kita ni tidak ditundukkan, maka kita akan terduduk dengan perasaan, malah kita akan sibuk perasaan dan kita akan jadi orang yang selalu dimainkan oleh perasaan. Lalu kenalah penyakit moden akhir zaman ni, depres. Sebab apa depres ada? Sebab kebendaan. Kebendaan tu menyebabkan kita tekanan. Sebab kebendaan sifat dia memang ada tekanan. Tapi kalau kita tidak handle tekanan itu, maka silap lagi bulan kita akan tertekan. Jerung boleh makan ke Ustaz? Makanlah, nak makan. Tak boleh haiwan pemangsa tak boleh makan. Betul tu, saya bagi contoh yang salah. Bagus Puan Alia. Makan ikan paus. Dia binatang bertaring dan berapa nama kuku, ada kuku ni yang menyambar, bahasanya yang bertaring dan menyambar. Kita tak boleh makan. Dia panggil haiwan karnivor. Macam jerung tu bertaring kan. Ada jenis jerung yang yang tak makan daging tu ada lah. Maksudnya tak menyerang.
Bagus. Haiwan yang menyerang tidak boleh makan. Dia menyambar, menyerang, yang bertaring. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tak faham perasaan itu, yang mana perasaan ini wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Wa nafsi wa masawaha, yang mana jiwa dan nafs itu sepatutnya dia sempurna. Tapi sempurnanya itu mestilah dengan agama. Jiwa kita, perasaan ni tidak boleh hilang tuan-tuan. Perasaan nafsu tidak boleh dihilangkan. Sebab kalau hilang nafsu, anda tidak akan ada daya nak buat apa-apa. Macam tu je. Apa-apa pun tak ada buat. Nak akhirat pun tak ada, dunia pun tak ada. Dua-dua tak ada. Kita ni bernafsu, tapi nafsu kita ke mana? Itu soalan dia. Nafsu kita ni nak ke mana? Nak yang kebaik atau yang buruk? Tu Allah suruh pilih tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kefasikan. Fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Memang asal kita ni fitrah. Fitrah ni maksudnya tiada nak kebendaan. Nafsu kita ni, nafsu nakkan kepada ketuhanan. Nafsu bawa kepada Allah setelah ditundukkan oleh Allah. Tapi bila kita duduk di alam dunia ni, alam yang dinamakan alam aghyar, alam selain Allah, alam kebendaan. Bila kita duduk pada alam kebendaan, maka kita bertarung untuk keluar daripada alam itu, duduk kepada alam roh, alam rohani, alam kejiwaan, jiwa kita ni tuan-tuan. Sebab itu belum tentu orang yang duduk di dalam contoh amalan-amalan berbentuk, dipanggil amalan-amalan agama lah, macam baca Quran, baca, sebut, solat, dia buat amalan kebaikan, dia tahajud, dia ada ramai yang bertanya saya, dia Quran tak tinggal, tahajud tak tinggal, tapi mulut jahat. Ini ada hadis Nabi kan, seorang perempuan yang buat semua amalan tetapi dengan jiran dia mulut jahat. Nabi kata apa? Finnar, dia dalam neraka. Sama juga adanya saya dapat pertanyaan dan persoalan, seorang isteri yang banyak amalan tapi dalam hatinya jahat. Jahat dengan suami dia. Dia abaikan, dia tak nak layan suami dia. Sebab apa? Ada sifat dendam, iri, dengki. Bermaksud dia buat sebab manusia. Adanya inbox saya tanya, Ustaz, macam mana saya nak buat baik ni Ustaz? Kami ni jin ni orang yang bermadu. Dia dah buat baik dengan akak madu, tapi dia tak buat baik balik. Ustaz, macam mana? Saya kata balik, teruskan berbuat baik. Sebab syarat berbuat baik tidak memerlukan orang itu membalas kebaikan. Sebab yang balas kebaikan bukan orang tu. Yang balas kebaikan tu Allah. Tidak di dunia, mesti di syurga. Saya cakap, maka wajib membuat kebaikan walaupun dibalas dengan keburukan. Wajib. Kita tidak boleh orang buat keburukan, kita balas keburukan, berdosa. Tak boleh. Takkan tak boleh Ustaz? Suami saya tampar saya siku suami saya. Saya Ustaz, jangan. Dia pula sama naik. Suami saya tampar, saya pijak suami saya. Jangan main-main. Saya ni jangan mengalir darah pendekar walaupun saya perempuan. Sebab saya dulu lelaki. Sudah. Rupanya jantan. Jantan kena salah injek jadi dia punya DNA berubah jadi perempuan. Penin tuan-tuan. Tidak boleh. Keburukan itu dibalas kebaikan. Kebaikan itu benda yang wajib. Tidak boleh kita balas. Kalau nak balas pun kena kisos. Itu pun kena hakim. Kita tak boleh sesuka-suka kita nak balas. Kita kena bawa mahkamah, bicarakan apa yang dia buat, kemudian apa yang nak diputuskan oleh hakim. Kalau hakim kata boleh kisos. Nah, kalau tidak. Begitu tuan-tuan. Jadi kita hari ini malam Ahad ada Nurul Faizura, malam pun ada. Malam ada. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu taala. Sebab itu hati kita inilah yang akan mengimbangi kehidupan ini tuan-tuan. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza sulahat jasada kullu fa iza fasad jasada kullu ala wahya qalbi.
Dalam dunia anak-anak itu ada seketul daging. Kalau baik-baiklah, kalau buruk-buruklah, ala wahya qalbi, hati, tuan. Hati ni dia perlukan treatment, dia perlukan rawatan, dia perlukan kekuatan. Yang kita nak bincang pagi ni, hati keras versus hati kuat. Tuan-tuan, kuatnya hati itu dengan taat. Ada orang beramal tapi tidak taat. Amalan itu belum tentu menzahirkan taat. Amalan itu adalah untuk melaksanakan suruhan. Dia buat suruhan tapi dia tidak taat. Apa maksud taat? Taat ni adalah sembah, sujud kepada Allah. Itu taat. Dia kena surrender. Apa maksud sujud? Surrender. Dia kena hands up, angkat tangan. Saya dah tak daya. Engkau sujud tu sebab engkau tak daya. Engkau baca Quran sebab engkau tak ada daya. Engkau berzikir sebab engkau tak ada daya. Bukan engkau ada daya, engkau ada diri. Bukan. Sebab itu ada orang suka kritik orang, suka batilkan orang, suka jas orang walaupun dia banyak ilmu. Sebab mungkin hati dia tidak sujud. Hati dia tak sujud. Ada ke ustaz orang banyak ilmu hati tak sujud? Ada. Iblis tak sujud, tuan. Apatah lagi dia nak respektkan manusia. Apa maksud sujud kepada Allah? Itu dia kena akui kehebatan Allah. Kemudian dia kena respect kejadian Allah. Dia kena akui. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Respect itu siapa yang jadikan? Manusia tu siapa yang jadikan? Allah. Tolong respect. Sebab tu orang buat jahat pun kita tak boleh kutuk dia. Kita tidak boleh hina orang sebarang-sebarang, melainkan orang yang Allah izinkan hina, cela. Sebagai contoh, tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab. Tu boleh. Mana-mana nama ataupun Allah nyatakan dengan jelas, celakalah. Kita tidak boleh spesifik celakakan orang dengan nama, dengan tuduhan. Tak boleh. Even nak sesat contoh, kena ada majlis fatwa yang. Sebab tu ulama' sangat berhati-hati. Kita ni alamak, baru dengar sikit dia dah alamak ustaz ni tak guna ayat Quran ni. Ini tak guna ikut Nabi ni. Sedap-sedap kata. Kita jumpa orang alim, tengok steady orang alim, dia tahu, dia baca tulisan biasa pun dia boleh relate dengan Quran. Ni ada dalam Quran, ni ayat ni begini. Dia baru tak dengar ayat Quran sikit dah alamak. Ini kelas penipu lara ni, ini kelas sesat ni. Mana-mana yang jalan Zionis tu Tagut. Bolehlah Tagut, jalannya Allah celakakan. Itu pun tidak boleh kita celakakan sebarang-sebarang. Tidak boleh sebenarnya. Nabi pun tidak akan buat begitu. Tidak boleh mencelakakan, tidak boleh. Sebab tu Nabi mendoakan lagi. Tapi bukan mendoakan orang yang kafir. Kafir itu tidak boleh sebab memang tidak layak mendapat doa rahmat. Tapi kita memohon kepada Allah supaya diturunkan rahmat ke seluruh alam. Itu boleh. Biarlah ramai yang masuk Islam. Boleh. Biarlah ramai lagi yang nampak agama. Biarlah ramai lagi yang akan nampak kebenaran. Bukan nak membatilkan orang. Ni nak membatilkan orang lagi je. Itu nama hati dia keras. Hati keras ni, hati keras. Hati keras itu kerana apa? Kerana dunia. Jangan bangga sangat dengan hati keras. Hati saya kena keras. Anda kena faham dulu maksud keras dan kuat. Kalau nak, hati kuat. Kalau hati keras, ini dia maksud dia tak sujud kepada Allah. Hati yang keras, dia tak sujud kepada Allah. Hati keras, dia sujud pada dunia. Dunia sifat dia keras, besi, emas, tanah keras. Dia bukan lembut. Jadi sifat dunia ni, kalau tengok bumi ni walaupun dia komposisi yang banyaknya air, tapi dalam teras tu keras. Banyak melibatkan dunia, bercakap benda-benda dunia, kata Nabi SAW. Hitam hati, gelap. Cakap benda yang tiada kaitan, tidak membawa ingat kepada Allah, gelap hati. Sebab itu apa saja kita bercakap itu mestilah kaitkan dengan Allah. Mesti. Tidak boleh bercakap tanpa ada ingat Allah. Malah kata ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang memperhalusi dalam bab hati ni, lalai kepada Allah sesaat berdosa. Dosa ni adalah lalai. Orang buat dosa kemudian dia ingat Allah, bertaubat, maka dah tak kira dosa lah.
Orang yang beramal, ngaji tafsir, ngaji tadabbur, mengaji Al-Quran, tapi lalai. Sebab apa? Ingat diri. Bukan ingat Allah, ingat diri. Tengok aku. Ni baru betul kelas agama. Bunyi ayat Quran, bunyi hadis. Ini tak mana-mana ustaz lah datang ni, tiba nak cerita, nak pula cerita suruh kahwin lagi, poligami. Sakit hati aku. Bukan cara mengaji. Dia nampak diri dia. Ni baru betul guru kebenaran. Ini bukan guru kebenaran ni. Dia pula nak mula kita tak tuding dia, dia tuding kita. Nampak? Tengah beramal tu, baca Quran tu, boleh ingat dan ingat orang lagi. Kesian tak ikut kelas aku ni. Sesat orang itu. Orang dah ngaji Quran, ingat Allah lah, tak usah lah ingat orang lah. Orang dah ngaji Quran, kaji tentang Quran, ingatlah Allah. Sebab kemuncak kepada Al-Quran tu bawa ingat kepada Allah. Sebab baca Quran tu tanda orang ingat Allah, bukan ingat salah orang. Kalau betul nampak salah orang, anda kena fikir jalan untuk berdakwah. Buatlah macam ni, dakwah, ajak. Tak kisahlah berapa orang tengok ke, tak tengok ke, dakwah ni wajib. Wajib mengajak orang ingat kepada Allah. Itu suruhan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hilang komen. Kita bukan orang baik, tapi benar Ustaz, ya Allah, ditolong justru kita yang kena buruk. Memang, makna kalau dalam pengajian Puan Khadijah, maksudnya apa? Allah nak bagi sedarlah kita ni buruk. Itu je lah, terimalah keburukan tu. Orang kata kita buruk, betul lah. Betul kan dia lah. Kan? Jangan jadi macam iblis. Iblis ni keranga. Iblis ni, dia keras hati dia sebab perbandingan dia dunia. Ingat ni tuan-tuan, dalam bab pengajian agama pun boleh membanding dunia. Apa maksud dunia? Benda. Dia tak nampak manfaat. Dia tak nampak manfaat. Dia nampak benda pada agama. Dia nampak title, nampak background, nampak nama, nampak dia ni siapa. Dia mula lepas tu membanding-bandingkan. Nampak? Kan saya berkata satu ketika tu, Allah Ta'ala takdirkan saya berjumpa dengan guru-guru yang hebat. Dan sama juga dengan ayahanda saya, berguru dengan guru-guru yang hebat. Tuan Guru Saha, Ustaz Ahmad Dahlan, arwah Ustaz Naswar Arwah, semua dah. Arwah Ustaz Semungi. Ini semua ni tycoon ni. Kalau zaman ayah saya menguruskan kuliah mengaji ni di komplek PNS, ini semua tycoon ni. Ulama besar. Tapi tuan-tuan, sifat ulama' yang benar takut Allah, dia tak pernah tanya anta dari mana, background mana, ngaji mana. Tak ada. Dia tak pernah nak downgradekan orang untuk melemahkan orang tu untuk dekatkan agama. Tak ada. Dia lagi tak apa, macam ayahanda saya dengan Tuan Guru Saha Arwah. Pakai t-shirt biasa, tapi satu benda dia tak bagi dia ni, mana yang mengaji jangan pakai lengan pendek. Walaupun tak haram, tapi dia panggil adab. Dia kata waktu tu saya pakai biasa, seluar jean. Dia kata tak apa, pakai macam ni pun okey. Tak apa. Tapi arwah Tuan Guru Saha ni bersorban lah, dia berkot, pakai kemas lah. Seorang pembawa agama, dia kata tak boleh lah pakai macam tu. Tapi dia hormat, dia respect sebab dia nampak Allah, tuan-tuan. Kita ni nak dekat dengan Allah, mestilah dengan Allah, bukan dengan orang. Kalau lah nampak orang, Allah. Tuan-tuan, Tuan Guru Saha tu duduk boleh minum segelas, minum air. Ayah saya punya cawan tu ni minum. Alah tak apa Syekh, minum. Tak ada hantar bukan makam mana katanya. Ya, guru mengajar tentang kasih sayang, benar. Dia tidak perlu disanjung-sanjung. Tidak perlu nak dijulang-julang. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kalau benar kita membawa kepada Allah, maka kita tidak jadi orang yang menyalah. Kita nak ramai dekat dengan Allah. Kita nak semua boleh cari jalan macam mana nak dekat dengan Allah. Kalaulah dia ditakdirkan dengan jalan maksiat, kita kena cari
Macam mana dengan maksiat ni dia boleh sedar, dia kenal Allah? Macam mana cara ni? Dia kena cari. Kita belajar hukum untuk mentadbir diri sendiri, mentadbir hukum hakamnya atas diri kita. Macam mana nak mentadbir tentang segala amalan-amalan suruhan agama, hukum haram mana, halal mana, wajib mana. Bukan kata nak mengharamkan orang. Yang boleh mengharamkan, menghalalkan fatwa je, fatwa ulama. Faham? Hakim. Kita ni wallahu alam. Orang tanya saya pasal vaksin. Ustaz, vaksin ni baik ke buruk? Saya mudah jawab. Ulama ada keluarkan fatwa haram tak? Ada tak ulama keluarkan fatwa vaksin ni konspirasi Yahudi? Tak ada. Tak ada dah, kita berpegang dengan fatwa ulama lah. Tapi ustaz, ada lagi ustaz lain, ulama lain cakap. Sekarang ni kita ada badan. Macam logo halal. Kita ada badan, autoriti. Sebab tu nama uli amri. Ustaz, kalau ulama tu tak betul badan, itu dia dengan Allah. Tugas kita dah selesai. Sebab tu kita jangan berpecah belah. Kalau tak nak berpecah belah, kembali kepada autoriti, khalifah, uli amri. Maka kita berlapang dada. Nah, tak payah kita nak menghukum orang. Contoh macam nak kahwin lagi, abang tak mampu, abang lelaki fasik, ataupun dia hukum, suami saya ni sebaik-baik lelaki lah ustaz, baik sangat. Sebab tu saya benarkan suami saya kahwin. Bukan suami isteri yang benar kan, hakim. Pergilah mahkamah. Mahkamah tanya A to Z lah. Dia tanya mula-mula kahwin macam mana, dia tanya didik macam mana begini, kenapa kahwin, kenapa. Nak sampai kahwin ni, takkan nak kena kahwin kot? Hakim tanya, nak kena sampai kahwin ke? Tanya. Nak perlukan bimbingan ni tak payah kahwin pun. Hakim tanya. Ya Arif, maka diperlukan bimbingan. Jawablah dengan hakim. Tak payah nak jawab dengan bini. Kadang-kadang takut nak jawab dengan bini sebenarnya. Nampak? Ini isteri barulah buka kitab sikit, barulah jumpa ustaz-ustaz, dah menghukum suami. Ni tak layak saya ni. Kalau laki baik, saya benarkan. Kalau saya, bukan kamu yang benarkan walaupun suami itu baik. Hakimnya akan menilai. Jadi bab hukum hakam ni bubuh dekatnya Arif. Tu sepatutnya selesai masalah kita. Rujuk ulama-ulama. Rujuk, itu namanya ulama. Kita ni alama. Tu saja. Vaksin. Walaupunlah ada teori tu, saya dengar, saya baca tengok, tapi ceritanya kita tidak boleh hukum benda yang belum difatwakan hukum. Dah, ulama kata harus digalakkan. Ulama pun tak kata wajib, sebab tahu, sebab suplemen pula, supply chain tak banyak. Kita ada 32 juta lebih. Difahamkan baru berapa persen yang dapat, itu pun kena queue. Baru buka vaksin tu lagi dah hang komputer. Kalau diwajibkan semua, selagi mana tak ambil, berusahalah kawan. Ulama pun tahu. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi berbalik kepada sifat hati yang kuat ni. Hati yang kuat, kita duduk pada taat. Ya, tang baik tu tak boleh tahan. Yalah duk promote suami baik sangat, tak payah baik sangat. Kita tengok hakim, tak payah nak suami saya baik sangat, apa? Kau tambah lagi 2 try tengok. Duk promote. Ingat apa? Ni jualan gudang ke? Jualan Pak Senria ke? Nak promote suami macam tu. Tak payah promote. Ini kita kahwin bukan untuk promotion. Perkahwinan adalah untuk bimbingan. Okay? Baiklah tu. Baik sangatlah tu suami dia. Baiklah tu. Dah sampai kena promote dengan isteri. Lepas tu mengelupa balik. Cerita dia tuan-tuan, apa dia kata cerita? Hati yang kuat, hati yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tunduk. Kita bincang apa? Sujud kepada Allah. Sujud. Sujud kepada Allah. Fasjudu. Sujud ni maksudnya apa? Respect. Hidup ni kena ada respect. Respect orang. Kalau dengan Allah, akui kehebatan Allah, maka sujudlah kepada Allah. Akui, kita kena satu kenyataan yang terimalah kekuasaan Allah dengan sebenar-benar terima.
Kenapa nak kata baik sangat? Sebab nak bagi tahu hebat lah tu kan. Nak bagi isteri kahwin lagi ni kan satu benda yang macam bidadari turun pada langit, kayangan kan. Sebenarnya saya tak kira isteri bagi kahwin lagi, saya akan tengok dulu perwatakan dia, aurat dia, percakapan dia, jenis-jenis dunia ke tidak. Kalau jenis dunia juga lompat-lompat ke depan, nak dia bercakap ke depan, itu kan spek baik. Minta maaf cakap lah, kita kena betulkan masyarakat pandangan. Bukan kata asal bagi kahwin ni baik, asal bagi kahwin ni baik. Nanti saya tak tengok macam tu. Kita ada ukuran kita. Kalau baik, kemudian dia yang kena dominan, nak ambil gambar kena ada muka dia, tak payahlah. Asyik muka dia kena ada front page pula tu, front page, front line. Dia jadi frontliner. Akhirnya nampak dia yang baik. Isteri bagi kahwin lagi bukan nak suruh bagi tahu isteri pertama baik. Baik ni Allah tahu. Bahaya dalam satu kenyataan. Semalam saya bincang dengan ayanda saya. Dia kata apa? Berjadi berdosa ketika orang tengok kita baik tapi hakikatnya kita buruk. Maksudnya kita tidak begitu. Kita tidak seperti apa yang digambarkan oleh orang. Hati-hati. Habis tu takkan nak tunjuk buruk. Maksudnya janganlah kita nak mengaku tetapi kita tidak melaksanakan. Lepas tu lebih baik jangan. Sebab tu ulama takut kalau orang kata orang puji baik, orang puji bagus, takut. Macam Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, ketika dalam satu perjalanan dengar orang cerita, bahawa dia kata apa, Imam Hanafi ni dia kalau bangun malam tak tidur malam katanya. Dia dengar tu takut, alamak katanya. Satu suasana lah saya gambar kalau alamak tu, bahawa dia tak tidur sepanjang malam. Dia ada tidur, bangun juga, tapi sebabkan orang melihat ada kebaikan itu, maka dia malu dengan Allah. Masya Allah. Lalu dia penuhi kata-kata itu dengan melakukan kebaikan. Bukan buat sebab orang lain. Buat sebab orang ni kita nak tunjuk ke orang. Ini orang tak tahu pun. Malah orang tak tahu amalan kita, tiba-tiba orang menganggapi kita beramal seperti itu. Padahal kita tak macam tu. Sepatutnya kita kena usahakan untuk jadi seperti itu. Itu satu, ibarat macam satu dorongan lah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu bila kita kata hati kita kuat, hati kuat itu dengan taat. Hati kuat adalah kita dengan membina ketaatan. Bukan, jangan bezakan saya hati kuat tapi maksiat. Hati yang kuat itu dengan taat, hati yang maksiat itu akan jadi keras. Dunia itu tidak dibawa kepada Allah, maka dia jadi maksiat. Ingat, dunia ni barang benda. Benda ni dia akan menghijab kita dengan Allah. Jangan hipokrit lah kan ustaz, depan lain belakang lain, dalam makan diri. Dia satu hipokrit ni, maksudnya janganlah nak menunjukkan sehingga orang puji sedangkan kita tak jadi seperti itu. Adapun janganlah tunjuk keburukan pula. Salahlah kita menunjuk keburukan. Simpanlah. Orang kata bodoh tu simpanlah, janganlah tunjukkan kebodohan. Itu maksud dia. Simpan. Aib ni tutup. Sebab memang Islam sangat menjaga maruah diri. Wa imma apa benda dosa-dosa yang kita dah buat sebelum ini, kita tidak boleh membukanya. Tak boleh. Haram mencerita dengan senang lenang dan bercerita. Tak boleh, haram. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup keburukan kita, apatah lagi keburukan orang. Haram buka keburukan orang, haram. Tak boleh. Keburukan suami, lagilah tak boleh. Kadang-kadang dia buka keburukan suami depan suami, dia bagi cukup-cukup pun tak boleh. Tutup rapat-rapat. Macam mana kita tak suka aib kita dibuka, begitulah kita jangan buka aib orang. Tutup rapat-rapat. Itu taat tu. Hati kita akan kuat. Hati akan kuat. Itu cara dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bila sebut tentang kebodohan, kekurangan, itu simpan. Saya start diri saya kurang, dah tahu kurang, janganlah tambah lagi kekurangan. Boleh kita cakap dalam hati, aku isteri nak jadi solehah dan nak jaga macam mana? Okey. Riak ni buat sebab orang, Puan Yong Mas Rita Muhammad. Riak ni sebab orang.
Kalau sebut dalam hati, boleh. Contoh, aku mahu jadi isteri solehah, tapi aku tidak mampu. Itu kaedah dia. Jangan aku mampu jadi isteri solehah. Tak boleh. Kita kehendak kan kita dah bincang. Akhirat kita bubuh kehendak. Akhirat kita bubuh kemahuan. Ya Allah, aku mahu masuk syurga Firdausi, ya Allah. Aku mahu jadi isteri solehah, ya Allah. Aku mahu jadi suami yang soleh, ya Allah. Tapi aku tidak mampu. Mampukanlah aku untuk jadi isteri solehah. Maksud dengan Allah kan? Kalau dengan Allah tak riak lah. Dia kalau dengan diri tu riak. Riak tu mesti bukan kata tunjuk ke orang. Riak tu adalah kita menyekutukan Allah. Kalau selain pada Allah, itu riak lah. Contoh, diri, dengan diri. Itu riak dengan diri lah. Boleh jadi, bila kata dengan diri, boleh jadi ujub pula. Boleh jadi ujub. Hebat juga aku ni. Tak boleh. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu, memang kemampuan itu pada Allah. Kita tak boleh kata mampu. Sebenarnya la haula wala quwwata illa billah. Itu la haula wala quwwata illa billah. Bermaksud billah lah, dengan Allah lah aku akan jadi solehah. Dengan Allah lah. Sebab tu saya tekankan tentang dengan Allah tu. Bukan saja-saja tu, lekat biar ingat. Sebut biar lekat. Lekat biar ingat, sebut biar lekat. Kenapa kena sebut banyak kali? Bagi melekat. Alhamdulillah, dulu rasa bodoh sangat-sangat, sekarang rasa cerdik, kena belajar. Alhamdulillah, sedar dah kebodohan tu kan. Bila sedar kebodohan, barulah kita boleh tunjulkan kecerdikan. Kadang-kadang bila orang yang tak sedar kebodohan, dia menonjolkan kebodohan. Hati-hati. Dengan orang bodoh sama bodoh memanglah nampak cerdik, tapi dengan orang cerdik nampak betul dia bodoh nanti. Apa orang cerdik? Nabi kata, apa ciri orang cerdik? Adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk mati. Al-Qais, kata Nabi, mandana nafsah. Orang yang cerdik adalah orang yang mempersiapkan dirinya amalan ba'dal maut, amalan selepas mati. Jadi bila kata, sebab itu bila kita bawa perbincangan akhirat di depan, kita nampaklah kupasan-kupasan bodoh nanti. Kita bawa perbincangan akhirat, kita akan nampak kupasan-kupasan bodoh. Yang ni bodohnya pertahankan dunia, bodohnya pertahankan benda. Perkataan bodoh ni jahil sebenarnya. Jahil dalam bahasa Melayu bodoh. Senang sikit kita nak cakap supaya kita sedar. Bodohnya kita menangis sebab dunia. Bodohnya kita bergaduh sebab dunia. Bodohnya kita hari ni marah-marah sebab dunia. Sedangkan aku nak dapat syurga. Bodohnya aku berebut suami kat dunia. Sila-sila tak jumpa suami kat sana. Bodohnya aku ni bangga diri. Sedangkan aku ni berbula dengan air mani. Jadi kita baca tu Allah. Nampak. Kadang-kadang orang yang mana orang kata yang tidak letakkan akhirat dalam perbincangan hidup dia, lambat laun dia akan buat kebodohan. Malah dia akan buat satu tindakan-tindakan bodoh. Itulah tindakan-tindakan itu, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kadang-kadang dah kononnya sampai melaku, contohlah penceraian, lepas tu pun nak menyesal. Bodohnya aku, baru nak menyesal, tak payah. Betulkan balik ke depan, itu saja. Dah reverse tak boleh dah. Undur telajak kata binasa badan, telajak perahu boleh undur. Kadang telajak kata ni pang. Sebab tu orang beriman, orang Islam ni, kata-kata sangat dijaga. Sebab apa? Sebab dengan kata-kata tu lah akan keluar kebaikan atau keburukan. Itu je lah. Sebab tu je kena simpan kata-kata tu. Benar tu Tuan Ilyas. Kita tidak boleh kata bodoh kamu ni. Itu bodoh dengan kejahilan atau membodohkan dengan sumpahan. Itu salah. Itu seorang ibu, seorang guru tidak boleh cakap begitu. Itu berbalik kepada celaan. Celaan terhadap orang lain tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, khair. Itulah dia bermaksud memang kena jaga kata-kata.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sebab tu otak ni akal kat atas, mulut kat tengah, hati. Jadi kapit. Jaga dua ni. Mulut, lidah tidak bertulang. Itulah dia. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nampak? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ghaib ni benda yang tak ada nampak. Jadi sebelum nak cakap, nak keluar benda yang nampak, zahir lisan, maka fikir dulu. Bila fikir pula, zikir dulu. Sebab tu sebelum nak bercakap, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani. Zikir dulu, bersihkan ini. Sebab kita bimbang akal kita ini sama ada dibimbing oleh hati atau dengan nafsu. Sebab tu kena istighfar banyak. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tu cara dia. Jadi bila kata jaga lisan, itu jaga iman. Nak jaga iman dengan jaga lisan. Cakap kebenaran. Cakap kebenaran. Okey? Cakap kebenaran itu bersandarkan kepada keimanan. Itu kebenaran. Sebab ada orang, dia guna ayat Al-Quran, tetapi dalam hati dia penuh dengan kefasikan. Hati-hati. Dia gunakan ayat Quran, tapi dalam hatinya penuh dengan kefasikan. Maka datanglah kemunafikan. Fasik ni hati dia rosak. Dia sebut ayat Quran, bukan dia nak membetulkan orang, malah dia memfasikkan orang. Hati-hati. Sebab tu saya kata kata-kata bersandarkan keimanan. Keimanan itu bermula dengan benar-benar tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, surrender. Ini perlukan hidayah daripada Allah. Dan Allah kata dalam surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Bagilah petunjuk, bagilah tamsil, contoh-contoh kepada manusia. Jadi antara cara dapat hidayah dan petunjuk juga masuk dalam majlis ilmu. Sebab banyak contoh-contoh yang akan diberikan sehingga tersentak hati untuk berubah. Maka itulah hidayah. Itulah petunjuk. Sebab anda tidak boleh melihat dari satu angle saja. Anda kena duduk muzakarah, musyawarah. Ini cara dia. Dia panggil tazkiyah, pembersihan. Kalau tidak, hati kita tidak akan jadi hati yang kuat. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, istighfar itu dengan sebutan astaghfirullah, dengan penghayatan ialah kembali kepada Allah. Tubu ilallah. Jadi selagi mana kita kembali kepada Allah dengan lafaz dan perbuatan dan dengan penghayatan, maka itulah yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang sebut saja istighfar tapi tidak membawa kepada hati pun tak jadi. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, ya pun Julenah, benar, Alhamdulillah, bagus, hadiah dekat kawan-kawan, letak kat kereta. Allah, tuan-tuan, kereta ni benda yang sehingga Nabi ajar kita doa spesifik tentang naik kenderaan. Jadi sebenarnya memang bila sampai pada satu destinasi, doanya seterusnya adalah kita baca dalam maksud adalah yang menyampaikan itu Allah, bukan kenderaan. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita nampak kereta yang sampaikan kita. Sebenarnya kita gerak dengan Allah. Dengan penjagaan Allah kita boleh bergerak ke sana ke sini tu. Kita tak tahu apa yang benda berlaku depan mata kita, tak tahu. Sebab tu saya sarankan juga sekarang ini dengan keadaan COVID yang menjadi-jadi ini pada di Malaysia lah khususnya, setiap kita maka bergantunglah dengan Allah sepenuhnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim tu sebatikanlah dalam lafaz kita. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab itu kita berdoa tu, sebab yang menyampaikan kita, yang menjadikan, yang boleh Allah. Tapi kadang-kadang kita nampak kereta, nampak motor, nampak diri, tak nampak Allah. Tu masalah itu, hati jadi keras bila tak nampak Allah. Hati jadi keras bila tak nampak Allah. Hati-hati. Sebab itu kejahilan yang paling besar, maksiat yang paling besar bila dia terhijab daripada nampak Allah. Sahabatkan saya ustaz buat isteri yang dididik dengan kekerasan, kekasaran sehingga isteri itu rasa seperti susah nak taat sebab hati jadi memberontak.
Pertama, kekasaran itu tidak akan boleh merubah seorang isteri yang baik menjadi kasar. Kejahatan tidak boleh mengubah orang yang baik jadi jahat. Pegang ayat tu. Tu je. Kejahatan tidak akan mampu mengubah orang yang baik jadi jahat. Tapi kejahatan hanya berfungsi kepada orang jahat. Dan dia mahukan kejahatan. Jadi anggaplah itu satu ujian Allah untuk mengubah diri itu, aku ni benar-benar baik atau tidak. Satu. Keduanya, kalau kekasaran itu melibatkan fizikal dan menyalahi undang-undang, puan tolonglah bawa kepada pihak atasan penguat kuasa. Salah nak fikirkan anak ke, nak fikir orang ke, tak payahlah. Hidup jangan fikir itu. Hidup fikirkan apa yang Allah nak kita jadi. Kalau benda tu benda yang salah, pergi report pejabat agama. Kalau sekiranya suami tu nak berubah, alhamdulillah. Kadang-kadang kena libatkan pihak berkuasa, itu saja. Pergi cakap, jumpa, wa imam nak kena masuk mahkamah, silakan. Biar mahkamah yang menentukan rumah tangga kita ini. Jangan kita mana-mandai nak menentukan. Pergi mahkamah, pergi bagi tahu, buat laporan. Lepas tu suami kata, kamu jangan lapor. Kalau tak nak lapor bang, kita berubah bang. Tapi jangan berkasar. Kalau suami kasar, kita pun tinju juga ke orang. Nyanyalah lah. Baik kita buat gelanggang wrestling terus. Kita jangan kasar. Orang perempuan sifatnya latif, halim, lembut. Di mana kelembutan kamu? Di mana kelembutan seorang perempuan? Melainkan perempuan itu tidak ada Allah. Melainkan dia tidak ada Allah, jauh daripada Allah SWT. Sebab apa? Dia nampak nasib diri dia teranaya. Kalau betul diri teranaya, angkat tangan. Doa orang teranaya ni kan makbul. Nabi kata, angkat tangan, doa. Tak yakin ustaz? Dah doa pun tak yakin macam mana? Memang tak yakinlah kita dengan Allah sebab hati kita tengah keras. Keras itu sebab apa? Jauh dari Allah. Jauh gitu. Kita nampak masalah. Kita tak nampak Allah. Sedangkan Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku ada, berada di mana saja kamu berada. Wa nahnu hablum min qabli warid. Kami ni lebih dekat pada urat leher. Bukan yakin dengan doa. Berdoalah dengan yakin Puan Farah. Berdoalah dengan yakin dan yakinlah dengan Allah bahawa Allah akan bantu. Bukan doa yakin dengan doa. Salah. Jangan. Ini pun sebab tu kadang-kadang permasalahan kita tu tak selesai. Pertama, kefahaman kita tidak jelas. Walaupun kita dah duduk dalam bi'ah, nampak agama. Agama ni bermula dengan iman yang jelas. Bukan beramal semata-mata, tetapi akhirnya tertipu dengan amalan. Konsepnya mudah macam tadi. Berdoalah dengan yakin. Yakinlah dengan janji Allah. Jika berada di jalan yang benar, lakukanlah kebenaran itu. Terpaksa bagi tahu hakim, silakan. Kalaulah suami itu jujur nak berubah, maka dia akan selesaikan sebelum pergi ke hakim. Mana okey. Saya minta maaf. Abang nak berubah. Okey bang, kalau abang tak nak berubah, saya tak boleh nak ubah abang. Dan saya pun tidak boleh nak bergaduh, bertinju dengan abang. Haram, dosa hukum dia. Jadi caranya adalah mari kita jadikan hakim sebagai orang tengah kita dalam menyelesaikan masalah kita ni. Nampak? Jadi gunakan pihak mahkamah. Cuma kadang itulah ada kekuatan. Sebab tu kena taat dan kuat. Taat itulah datang kuat untuk kita menyatakan kebenaran. Nampak? Tu cara dia. Sebab tu lelaki kadang-kadang penceraian dia goyang balik, menangis berderau dia. Sebab tu setiap penceraian yang mana akhirnya next selepas itu dia kembali bersalah, menung, jadi bingung. Sebab tu dalam perceraian bagi balik rujuk. Kadang-kadang lelaki ni sembang, orang panggil sembang kari. Orang perempuan pun sama, sembang kari juga. Dua-dua sembang kari. Sebab apa? Kuat-kuat. Lepas bercerai, siapa hati ceraikan saya? Lepas tu termenung. Lepas tu kahwin lagi, buat masalah lagi. Tu sembang kari panggil. Nak tahu dia ni betul ke jalan Allah, lepas keluar daripada situasi tu, Allah kuatkan dia. Bukan kuat dengan pergi melompat-lompat cari kerja, cari duit, lagi publicity, konon-konon nak bangkit,
Saya dibuang tapi akan ada orang hargai saya, tak payah. Orang yang betul-betul keluar di jalan agama, keluar dalam ketaatan, dia bukan mencari makhluk lagi dah. Takkan. Dan Allah yang hantarkan makhluk kepada dia. Allah akan datangkan pembimbing yang tepat kepada dia. Allah hantar. Dulu kita yang mencari. Memanglah jodoh ni kita cari. Ikhtiar, termasuk dalam ikhtiar yang kita kena usahakan. Tapi hati kita lalai. Hati kita yang tidak cari Allah, cari makhluk. Hati kita ni cari kasih sayang. Nak carikan pembimbing, nak carikan pasangan, nak hati-hati. Tapi bila dah kena impact, pum, terduduk, dia sandar, dia tarik nafas, dia mengaku salah dia. Kemudian dia mulakan langkah kehidupan dengan benar. Jika benarlah gerak langkah dia itu, maka Allah akan hantarkan bantuannya. Sehinggalah Allah hantar pembimbing. Sama ada suami atau guru, sama. Kadang-kadang nak cari suami jenuh juga, jenuh nak berkahwin, tak jumpa-jumpa kan, tak jumpa bimbingan pula. Sehinggalah Allah membawakan kekuatan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki hati kita. Itulah bimbingan. Suami ego zat. Suami ni ego tu itulah lelaki. Contoh, ada setengah tu cemburu. Saya nak buat satu statement, nanti tolong share banyak-banyak. Saya nak tulis apa? Tentang suami jangan cemburu isteri nak mengaji. Sebab apa? Sebab kebaikan isteri yang lepas dapat pengajian yang betul akan memberikan kebaikan pada suami itu untuk kahwin lagi. Tengok senyum ke mana telinga suami itu. Isteri yang baik, dia akan benarkan suami dia kahwin lagi. Bukan suami yang baik sangat tau, isteri yang baik. Kahwin lagi dan membenarkan dengan redha dari hati. Sebab dia dah mula nampak, sebab orang perempuan ni suami tu isu besar, bukan isu kecil. Dia own tu dia punya, walaupun mulut cakap saya tak kisah, tak. Hati dia sangat mencengkam cinta tu. Tapi kalau dia boleh melepaskan, mana dia hebat. Okey? Tapi isteri yang taat tau, bukan isteri yang buka aurat cakap tak. Itu tak kira. Itu keseronokan. Ni yang buat dengan sedar. Yang kedua, suami yang baik, dia tidak menzalimi isteri dia. Bukan setia dengan satu, tak. Suami yang baik, dia tidak menzalimi isteri dia dan tidak mengambil kesempatan dengan keizinan itu. Dia tak ambil kesempatan lah. Dia akan malah dia menganggap itu sebagai satu amanah yang besar. Itu suami yang baik. Dia dengar ada seorang isteri, dia kata bang kahwin lagi, alhamdulillah, insya-Allah yang ada jodoh adalah. Dia tak ada, yes. Dia tak ada macam tu, ataupun dalam diam-diam buat dah. Buat apa tak? Buat lepas tu ke laut. Bagi isteri tu mengaji. Ataupun didik isteri sampai isteri cakap abang kahwin lagi. Tak berani pula. Memang itu didikan hati. Nafkah anak-anak tak payah, minta lah kat mahkamah habis cerita. Bak nafkah bak ni, dia ni benda-benda ni, Allah Rabbi. Soalan lah, kenapa ada seorang suami dia tidak merasakan berbaloi menjaga isteri tu? Kenapa kita sanggup jaga barang yang kita sayang berhabis-habis? Tiba-tiba isteri dan anak-anak tak nak dijaga berhabis-habis. Kenapa? Ke kita seorang isteri yang tak berbaloi untuk dijaga? Damai cakap, saya selalu dengar suami tak bertanggungjawab. Isteri tu bertanggungjawab tak dengan diri dia sebagai isteri? Ke suka menjawab-jawab? Suami ni yang tak bertanggungjawab tu memang dia kena smash dengan Allah nanti. Siap lah. Tapi saya tanya, kenapa orang tak sanggup nak berhabis untuk kita? Ke kita tak ada value? Mereka murah-murah, jadi isteri murahan. Janganlah tuan-tuan, saya jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, jadilah isteri yang mahal. Isterinya hanya berharap kepada Allah. Dan jangan lemah sebab tak bagi duit. Asal tak bagi duitnya mengelabah. Bangkit dengan Allah, letakkan jadi mahal.
Barulah suami tu mengelabah, ya Allah, isteri aku ni malaikat ke apa ni? Dia relax dia. Dah kalau abang nak saya makan pasir, saya makan pasir. Hidang pasir atas meja tu ha. Awak tak ada duit ke? Saya mana ada duit bang. Dalam Islam mana wajib isteri cari duit. Dah, abang nak kahwin dengan saya kan? Takkan saya nak tanggung abang pula? Takkan saya nak tanggung anak-anak? Saya ni nak jaga maruah diri saya, maruah abang juga. Kalau saya terkerja-kinja kat luar, nanti orang cakap, manalah suami dia, kesian lah. Manalah suami dia. Abang nak ke? Abang tak nak kan? Jadi tak apalah kalau nak makan pasir berlaukkan air kosong, boleh, tak masalah bang. Kalau kita mati, mati sama-sama dengan pasir ni. Ada berani cakap gitu? Ni dah, abang tak guna, tak nak nafkah saya. Tak apalah, saya ada duit sendiri, saya sendiri. Dalam hati, dia ni nak harapkan duit kita je. Nak harapkan duit kita je. Dah, kamu ada duit tu buat apa? Dan cari cakap, saya tak ada duit bang. Saya tak ada duit. Nak bagi makan apa anak-anak? Bukan siapa nak bagi makan ni orang perempuan kena faham. Bukan siapa nak bagi makan. Kalau siapa bagi makan, Allah. Kalau cakap nak bagi makan apa dengan anak-anak? Nak bagi makan apa? Nak bagi makan apa dengan anak-anak abang? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Orang lelaki marah. Ada setengah lelaki marah. Saya cakap macam tu. Tak apa lah. Bila lagi? Bila lagi nak bercakap dengan yang benar kan? Tak apalah. Nak marah-marah lah. Saya tak ada daya nak tidak menghalang kemarahan orang lelaki yang tak tanggungjawab. Orang perempuan pun sama. Nak marah-marah nak macam mana? Asyik kita nak cakap benda yang perasaan dia. Allah. Komen penuh. Ada yang dah terpadan-terpadan, saya minta maaf, saya tak dapat baca. Ada yang ni dah, dia dah hilang. Minta maaf ya. Allahumma salli. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT khair. Jadi begitulah kesimpulannya, kita kena ada hati yang kuat untuk kita hidup kita penuh dengan nikmat. Hati kita kuat untuk hati kita hidup dapat nikmat. Yang mengelabah sebab tak sanggup makan pasir, sebab sanggup tak hidup susah, betul dia sanggup tinggal suami sakit. Innalillah. Betul. Benar. Kadang-kadang kita tak sanggup berhadapan dengan kesusahan. Sebab tu kadang-kadang bukan tinggalkan suami, anak lelaki tinggalkan mak. Berapa ramai anak lelaki tinggalkan mak ayah dalam kesusahan? Dia tak sanggup berkongsi harta yang dia ada. Sebab dia dah ada anak bini dah. Mak ayah susah tak apa lah. Tak ada kewajipan. Kena pula isteri yang jenis tak boleh pakai punya. Abang, saya ni kewajipan abang. Mak ayah tu bukan kewajipan abang. Tak wajib abang bagi nafkah duit kat mak ayah. Suami pula jenis tak ngaji. Terkebil-kebil mata. Ya. Ya. Dalam cakap-cakap macam tu, isteri kerja cari duit. Niaga. Sebab tu kalau isteri tu betul, jiwa dia bersih, tak bergelumang dengan dunia, dia sokong. Tak apa bang, sama-sama bang. Nabi kata sebaik-baik manusianya yang manfaat pada manusia lain. Anak pula dengan mak ayah bang. Nabi kata kalau kita mudahkan orang, Allah mudahkan kita bang. Orang tu pula mak ayah bang. Saya yakin bang, Allah akan mudahkan kita. Tak apalah bang, abang bantu. Mudah-mudahan berkat abang bantu tu kita jadi mudah bang. Saya doakan abang ya, insya-Allah. Sejuk perut suami. Sejuk perut suami yang buncit tu. Dengar isteri cakap macam tu. Betul. Mak ayah isteri tu, mak mertua, sejuk dah, syurga lah tempat mak ayah tu. Ni dah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu wa taala khair. Jadi begitulah kesimpulannya, kuatkan hati dengan taat, jangan sampai hati keras insya-Allah. Terang cakap duit. Betul Wan Nursita. Kadang-kadang ada perempuan satu mentaliti, malu nak minta duit kat suami. Allah, malu bendanya.
Suami sendirilah. Konon-konon bukan malu, tercabar, jatuh kedaulatan seorang wanita yang konon hebat dengan duit. Kalau laki pun satu hal juga. Laki ni geram pun ada, nak perempuan ada duit. Masa kalau perempuan tak ada duit tu satu bebanan, penghinaan bagi dia. Ini laki, ya Allah, tak tahu cakap apa. Sedangkan Nabi tak pernah mendidik cara macam tu. Tiba-tiba kita seorang lelaki terdidik dengan perempuan kena berduit. Ni mana punya mazhab pakai ni? Sampai kalau perempuan tak boleh bagi duit tu menyusahkan. Patutnya jangan macam tu. Perempuan bukan digunakan untuk duit. Perempuan ni digunakan harta, sebaik-baik harta bagi seorang lelaki tu isteri soleha, bukan isteri berduit. Faham? Isteri soleha tu bukan isteri berduit. Walaupun dia ada duit pun, kalau benar ada isteri soleha, dia takkan cerita duit dia itu. Macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra. Dia bagi duit dia licin kat jangan kamu. Bukan dia pegang lagi dah, bukan. Kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra yang menyelesaikan hal-hal duit dah, tak ada. Bukan sibuk-menyibuk dengan duit. Faham? Orang lelaki pun satu hari zaman ni, asal tak mampu je kerja. Memanglah hidup tak mampu. Sebab tu kena mengaji supaya dapat kemampuan. Dengan apa? Dengan Allah. Tu cerita dia. Ni orang lelaki dengar marah lah pula. Alah, dia ni isteri dia kerja ke? Dia kona, dia balas kat situ. Tentang dia pun sama numpang duit bini kita. Dia balas kat situ. Sama kat sisi yang tak puati tu kena. Ustaz, isteri ustaz macam mana? Kan? Ya, itulah manusia. Kadang begitulah keadaan dia. Baik, jadi sedang yang mulakan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi yang penuh barakah ni Allah rahmati kita. Jadi sama-samalah kita memperkuatkan hati kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan taat. Jangan sampai hati keras. Jadi kena bezakan keras dan kuat dua benda berbeza. Keras itu menghancurkan, kuat itu mendekatkan. Kuat itu nikmat, keras itu binasa. Baik, insyaAllah kita jumpa malam ni. Kepada semua yang menonton pagi ni, kita sambung pengajian kita pada malam ni, insyaAllah. Terima kasih banyak. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Aku lu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.